Budak-budak tahu nak cakap mana. Kalau dengar suara baby pun dia dah pegang saya dah. Tak ada. Ya, titik. Buat muka? Kalau buat muka, first thing first saya buat kat hidung dulu. Hidung kembang. Kita buat je lah. Kita buat. Tak jadi. Kita buat lagi. Saya bukan tikiran, saya takut dengan orang macam ni. Boleh dia cakap kenapa? Ada urusan apa? Saya tak diri dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Saya Idrus dan anda sedang menyaksikan Melody. Ya, Alhamdulillah hari ini saya kesorangan hari ini dan saya yang bagi cadangan dekat saya punya produser sebab saya rasa saya tak memerlukan orang untuk membantu saya. Tapi apa tu? Rasa macam nak kena ubah sikit lah set ni. Kau jangan datang sini nak ubah set aku. Tak boleh? Tak boleh. Aku dah bawa macam dia patut duduk sini. Izu, jangan Izu. Kita orang dah lama planning untuk set ni. Kau datang, kau nak ubahkan set aku. Tadi saja kacau kau Jain. Apa khabar Ain? Khabar baik. Kau tak rindu aku ke? Tak payah nak rindu sangatlah. Kan kita baru buat I Can See Your Voice. Kita seminggu tak jumpa tau. Allah. Sebelum ni hari-hari jumpa. Tak, bukan kita aku geram. Hari-hari yang jumpa aku geram. Sebab apa? Sebab engkau lah Tok T nak nyanyi sumbang tau. Apa salah aku pula? Engkau yang bagi suggestion, Bukan kita cadangan. ke? Kau ada juga. Aku ada dalam show tu. Kau ada. Kau jangan buat lupa. Aku lupa lah Izu. Izu, macam Tapi Izu. kita pun dah habis kat sana. Alhamdulillah kita dah selesai dah. Dekat sini ni hari ni rasanya ada banyak story kan? Betul Izu. Kita ada banyak sangat story kita nak share. Tapi sebelum kita share story Izu, aku nak bagi tahu benda jujur lah. Jujur kenapa? Jujur dekat engkau. Sebab aku tengok engkau sejenis artis yang tak ada kontroversi. Dia sebenarnya cerita aku ni link dengan cerita kejap lagi. Kita ada cerita artis yang tak nak kontroversi. Betul. Dan juga kita nak bagi tahu, kita nak ucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham Muhammad Noor Kadir yang baru sahaja meninggal dunia menghembuskan nafas terakhir pada hari Jumaat lepas. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Baik. Kita teruskan dengan story Melody. Betul. Hari ini ada cerita pasal kontroversi. Memang Ain, terima kasih banyak-banyak kena atas pujian tadi. Pasal tak ada kontroversi kan? Betul. Ni kita terus tengok siapa artis yang Mungkin tak nak kontroversi tu. Kau boleh berlakon lah dengan dia tak ada kontroversi. Aku nak. Memang sesuai dengan aku. Siapa tu? Siapa dia? Boleh. Lapar tak? Lapar sangat-sangat. Ini pula cerita tentang seorang pelakon cantik yang namanya sedang meningkat naik di dalam industri seni. Siapa lagi kalau bukan Sofia Al-Barakah. Meskipun baru berjinak di dalam dunia lakonan, namun baginya mencari publicity bukanlah strategi yang dicarinya. Betul ke ni? So far start berlakon daripada 2019, sekarang dah 2022. Alhamdulillah, so far nama Sofia start dikenali bila Sofia start buat drama. Tapi ya, kalau in the future dapat rezeki untuk buat filem, of course, I would love. Mana yang sebenarnya Sofia akan lebih motor ke filem ke atau drama? Saya lebih suka filem. Tapi itulah, filem kena buat yang your very best. Penerimaan pula macam mana? Sekarang sebenarnya nervous sebenarnya sebab Sofia dah buat yang terbaik and time tu baru berlakon. So Sofia harap macam penonton dapat terima lah my performance, and kalau ada yang kurang, so sorry. I'm trying my best. Kita tahu Sofia sendiri seorang yang introvert kan? Yes. So sekarang macam mana? Dari segi personality, Sofia memang seorang introvert kan. So tak bolehlah nak tukar sangat kasi this is who I am. Tapi Sofia memang train myself tu tak jadi pendiam sangat lah. Sebab kita dalam industri ni kita kena bergaul, kita kena bercakap dengan orang. Even sekarang pun budak-budak tahu nak cakap dengan orang. Tapi I train myself to talk to people. Taklah takut sangat, stay sikit lah bercakap dengan orang. Tengok sekarang kan, kebanyakan artis so far yang naik macam terlokasi. Macam the way diorang dipopular, macam tu. So mungkin bagi Sofia sendiri macam mana? Okay, honestly Sofia tak ada strategi. For me, kalau penonton tu suka jalan cerita tu, penonton tu suka pelakon tu, macam tu lah. So Sofia tak ada macam, kena buat ni, macam strategi. For me, it depends on penonton tu acceptance terhadap cerita tu. Jadi Sofia tak memerlukan publicity pula sebenarnya? Tak perlu. Sofia kan jenis yang introvert, pendiam, memandu kan. So Sofia tak mengejar populariti tau. So kalau orang suka, alhamdulillah lah, I'm happy macam tu. Cepat ikut ayah. Kau jangan kurang ajar dengan ayah. Sekali.
Baiklah, kita sering dengar bakat artis tanah air sering diangkat di luar negara. Antaranya pelakon lelaki terbaik India iaitu Mubarak Majid. Walaupun sudah lama beraksi di persada seni tanah air, namun bakatnya masih belum mendapat apresiasi di negara sendiri. Adakah Abang Mubarak berkecil hati dengan senario ini? Dengan segala hormatnya kita mempersilakan Abang Mubarak Majid untuk memberikan komen dan pandangan. Saya langsung tak ada rasa kecil hati. Saya juga pernah dicalonkan dalam anugerah skrin, anugerah Sri Angkasa, tapi bukan rezeki saya untuk menang kategori pelakon lelaki terbaik. Mungkin itu bukan rezeki saya. Saya pun tak boleh nak kata apa kan. Bukan pilihan kita kan. Orang yang menilai, tak menang lah, tak bagus lah. Kita sebagai pelakon kita buat yang terbaik. Tapi dekat India ni saya pula menang sebagai best actor. Itu memanglah saya rasa seronok, bangga kan. Kurang-kurangnya saya dapat menaikkan nama negara. Kita nak tahu juga payment abang selepas ini macam mana? Adakah semakin demand? Sebagai seorang pelakon yang berlakon dalam industri ini, dalam negara sendiri, akan terima bayaran seperti mana yang ditawarkan kepada saya mengikut keadaan semasa lah. Tengok banyak mana watak yang diberikan pada saya, berapa hari saya terlibat. Macam biasa juga, kecuali kalau negara luar panggil saya untuk pelakon kan. Itu pun kita tengoklah macam mana bayaran dia, pasal kita nak keluar negara kan. Bukan ni cuma pasal kita kan keluar negara ni mestilah pakai USD ke kan. Lepas tu penginapan kita kan kat sana macam mana. Tak ada nak demand-demand lah. Abang Mubarak Majid dah sampai international. Nak pergi international? Yes, tahniah Abang Mubarak Majid. Betul. Tapi Abang Mubarak kan, kalau tengok lakonan dia, aku daripada kecil minat dia. Kau dari kecil minat dia? Aku tengok dia, lakonan dia, semua lakonan dia memang memberi roh lah kepada kita. Tapi bukanlah nak cakap apa kalau Abang Mubarak berlakon kan. Dia berlakon sin-sin bapak dia nangis, aku nangis. Dia gelak, aku gelak. Dia hu-hu, aku betul? hu-hu. Dia bawa kita masuk dalam cerita dia. Itu yang punyalah seronoknya. power kalau tengok Abang Mubarak berlakon kan. Kita harap dia berbahagialah. Bahagialah dia. Bahagialah dia. Bahagialah dia. Bahagikan dia macam lagu Macam lagu kan? Itu kebetulan kita bagi tahu guys, bahagiakan dia. Lagu baru ni Kak Liza Hanim dengan Sheila Hamzah. Jom kita tanya dia orang macam mana boleh kolaborasi bersama. Okay. Let's go. Bahagiakan dia. Lama kita tidak melihat kolaborasi antara penyanyi wanita di Malaysia ini kan. Akhirnya, Liza Hanim dan Sheila Hamzah mengubat rindu kita semua dengan single terbaru mereka iaitu Bahagiakan Dia. Wah, bukan main tajuk lagu mereka. Bahagiakan siapa tu? Bahagiakan siapa sebenarnya? Bahagiakan diri sendiri dulu lah. Tapi sebenarnya lagu ni bukan untuk bagi diri, bagi ke orang lain. It's such a good song from Ali Iskandar. Menulis liriknya. You Afiq, my plan untuk mengeluarkan single every year. So bila dapat lagu ni, kami kebetulan pula bertemu dalam ada beberapa program. Rasa macam, hey, Tengah je. Jom. I love working with this person. she is a lovely girl. Yeah. Pressure. Nak tahu juga macam mana sambutan peminat terhadap lagu ni selepas lirik videonya keluar di YouTube kan? Semua memang tak sangka duet ni berlaku. Diorang macam, Liza Hanim dengan Sheila Hamzah. Terus diorang cari. Dan bila diorang dengar, okey, memang bertepatan dengan both of our vocals. Mereka pun rasa sangat-sangat teruja untuk melihat lagu ini dapat go somewhere. Apa saja kolaborasi Sheila dengan sesiapa je mesti akan letak lah. Macam Sheila ni seolah membawa tuah kepada pasangan duetnya. Jadi Kak Liza sendiri mengaku tak benda tu? Tak mengaku. Sebabnya Kak Liza Hanim kot. Come on. Kalau bagi nyanyi lagu Tepuk Amamai, saya nak nyanyi dengan dia. Faham tak benda tu? Setiap lagu ada kekuatan masing-masing. Dan of course Sheila Hamzah sendiri adalah seorang an amazing singer. Sheila memenangi juga juara lagu bersama SOG. Tapi tak terfikir langsung tau. Betul tak terfikir langsung. But I know she is an amazing singer. I know she will do justice together with me untuk bagikan dia. Ini merupakan first collaboration saya bersama dengan female singer ya, secara duet, because saya sangat sukar untuk mencari rakan duet wanita untuk betul-betul boleh blend in dan matching dengan suara, and I want to be on this journey together with her. Belum habis lagi. Kita tarik sekejap Sheila Hamzah untuk dapatkan penjelasan mengenai spekulasi berkenaan beliau. Ish, kesian Sheila. Tak habis-habis dilanda kontroversi. Sheila, saya difahamkan bahawa peminat-peminat Sheila dan ada peminat pihak satu lagi sebenarnya sedang bertekak, dan adakah betul sebenarnya populariti yang diraih Sheila sekarang tidak digemari oleh individu satu lagi? Alamak, individu satu lagi siapa? Tapi honestly, saya dan fans saya
saya have the responsibility untuk educate fans saya sendiri untuk tidak melakukan benda anything yang harmful kepada selebriti lain. Because to me, kalau nak minat saya, minat secara positif. Kita at the end of the day dalam kehidupan kita, kita kena spread positivity saja. Kalau tak ada benda yang baik untuk diperkatakan, kita tak payah sentuh topik tu. Bagaimana pula dengan dakwaan mengatakan populariti yang diraih sekarang ni tidak digemari oleh satu individu tu. Jadi andai benar dakwaan itu, apa yang boleh Sheila katakan? Saya tak boleh nak buat apa-apa. Because like it's very easy. Sebenarnya bila kita suka ataupun tak sukakan seseorang, especially kalau orang tu dari jauh memberi impak yang negatif pada kita. Saya bercakap tentang diri saya sendiri, saya tak akan tengok orang tu. Sebab benda tu, oh it's negative for me, I will not follow. Saya akan teruskan kehidupan saya macam biasa. I think untuk seseorang yang matang, that's what everyone should do. So kita semua boleh bekerja dalam keadaan yang harmoni dan tenteram. Pernah melalui episod duka apabila kehilangan anak tersayang tidak sama sekali mematahkan semangat penyanyi kumpulan Khalid Baskes, Azmi Saan untuk bangkit dari kesedihan meskipun kehilangan anak kesayangan yang sudah lama dinantikannya. Kini, beliau tampil dengan single terbaru yang berjudul Permataku, khas untuk peminat-peminat setianya. Tahniah Melody ucapkan. Ini adalah single yang keempat saya lah untuk solo. Kali ini saya puas dengan arrangement muzik dia. Dah lama sebenarnya teringin nak bekerjasama dengan Abang Ajay, komposer terkenal dekat Malaysia ni. Yang paling saya teruja sangat tu bila dapat sentuhan lirik daripada Fitri Yahya lah. Dan alhamdulillah saya dapat dua-dua sekali dalam satu lagu. Seronok sangat. Yang paling saya suka sekali, muzik kali ni memang jiwa saya lah. Jadi harap-harap orang semua suka lah. Dan lagu ini juga berkait rapat dengan kehidupan Azmi, iaitu tentang anak you. Lagu ni kita dapat dengar demo dia sebelum isteri saya melahirkan. Baja dengarkan demo dan kita dapat melodi dengan lirik sikit-sikit lah. Bila dah dengar melodi tu, saya sekali dengar dah suka. Lagu yang teruja dapat anak. Bila dah seminggu melahirkan, tak ada rezeki, anak saya pergi. 2 minggu lepas tu kita jumpa balik Abang Ajay. Kekalkan lagu tu tentang kita gembira dapat orang baru, tapi kita ubah sikit lirik hujung tu tentang tertulis takdir kita bertemu di syurga nanti, menggambarkan tentang kehilangan anak tu lah. Tapi lagu ni dia lebih pada perasaan gembira kita, cinta kita, bersyukur tentang kehadiran orang baru lah. Jadi waktu recording tu, alhamdulillah, lepas peristiwa kehilangan anak saya tu, kita rehat dalam sebulan lebih, dekat 2 bulan juga, sebab saya memenuhi masa untuk melayan perasaan isteri lah. Emosi dia terganggu kan, luangkan masa sebulan lebih tu dengan dia. Dan saya tak ambil apa-apa show, tak ambil apa-apa job lah waktu tu. Memang berada dengan isteri sepanjang masa. Jadi bila dah 2 bulan kita dah okey dah. Hampir setahun kehilangan insan tersayang. Setakat ni bagaimana kondisi isteri Azmi itu sendiri? Adakah sekarang dapat menerima? Sekarang alhamdulillah dah okey dah. Kalau macam 2 bulan lepas peristiwa tu, kalau dengar suara baby pun dia dah pegang saya dah. Mula nak sedih kan, dia macam tak boleh dengar. Macam sekarang dia dah okey. Cuma memang 2 minggu sekali tu nak kena pergi ziarah kubur anak lah untuk dia meluahkan perasaan dekat situ, macam tu lah. Tapi kalau jumpa baby semua dia dah okey, dah boleh main dengan baby. Alhamdulillah lah. Sebagai suami kan, apa kekuatan yang you bagi kepada isteri? Saya tak tahu apa yang saya bagi, tapi saya memang akan ada dengan dia. Bila dia sedih, saya kena datang kat dia, saya pegang dia. Awal-awal tu kita cakap lah kan, sabar, ini semua ujian Tuhan. Tapi kalau hari-hari kita cakap pun, dia pun jemu juga kan. Saya cuma sentiasa ada dengan dia. Bila dia sedih tu, saya datang kat dia, saya pegang. Kadang-kadang saya dekat ruang tamu kan, dia dekat bilik air, tiba-tiba saya dengar dia macam nangis. Saya kena lari pergi kat dia. Itu je lah yang mampu saya bagi. Kena ada adab. Ini berbentuk kiasan. Melayu ni, orang sudah jadi kat sini, saya tak ulang. Kalau rezeki tu ada, kami memang terima lah. Rezeki Allah bagi. Habis siapa bagi rezeki? Legenda muda, itulah gelaran baru buat penyanyi lagu penglipur lara, iaitu Hazama. Hazama bukan biasa-biasa ya. Okey. Melody berkesempatan berjumpa legenda muda itu, namun pihak Impact Music Ketiga ni bukanlah saya nak mengeruhkan urusan kami lah. Apa yang kami dapat inilah dia, yang mana dimasukkan waktu itu adalah sebagai penaja. Tak ke kami, cuma kami di sini hadir untuk memberi sokongan kepada Abang Awang yang bahawa benda ni bukan satu fitnah. Ini adalah bukti yang ada pada kami lah. Diharap apa yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada sebarang masalah. Makin tua ke? Nampak tua ke? I rasa macam 18 lagi. Bukan kita yang bagi berkat dekat orang. Janganlah kita senang-senang nak label. Yes guys, welcome back to Melody. Yes, ini kita
Kita ada tak? Ya. Tak, aku sebelum kau cakap lah, aku nak bagi tahu lah. Minggu lepas dia ada Daiso. Oh iya ke? Minggu ni ada lagi. Kenapa tiap minggu datang? Ni suka sangat jumpa Ain. Betul lah tu, sebab Ain dengan Ain memang bestie. So, saja nak datang untuk temankan Ain. Dia memang suka datang ke sini. Okey, mesti nak cerita pasal telefon kan? Sebenarnya, ya. Okey. Apa yang best hari ni? Nak cerita pasal apa? Hari ni Amy nak kenalkan sekali lagi kepada penonton kat rumah pasal Oppo Reno 8 Pro dan Oppo Reno 8 5G yang baru launch sekarang. Dan apa yang special sangat pasal phone yang Amy tengah pegang ni adalah untuk kali pertama dia menggunakan teknologi Mari Silicon X, dan teknologi ni memang sangat istimewa sebab Amy tahu bukan Amy saja tapi korang kat rumah juga suka tangkap selfie, suka tangkap video, dan sekarang dengan teknologi Mari Silicon X ni korang boleh tangkap video 4K Ultra Night Video. Dan apa yang istimewa pasal 4K Ultra Night Video ni adalah walaupun dalam keadaan gelap ataupun kurang cahaya, korang boleh juga rakam video 4K untuk kali pertama. Maknanya dalam gelap still dapat 4K punya quality. Exactly. Kita boleh tengok ke? Tengah tengoklah tu. Contoh video tu. Yang korang tengok ni adalah video 4K Ultra Night Video yang sangat-sangat istimewa yang terdapat hanya di Oppo Reno 8 dan Oppo Reno 8 Pro yang Amy tengah pegang sekarang ni. Tapi bukan tu je tau. Bukan tu je. Yang istimewa juga pasal phone ni adalah dia mempunyai fast charging 80 watt Super Volt. Okey. Yes. And ini bermaksud yang phone ni boleh naik charge dari 0 hingga ke 50% dalam 11 minit. 11 saja. Amy tak tipu. 11 minit? Ya, kalau tak percaya. Okey. So, di belakang Amy ni sekejap tu Izu. Sekejap sangat. So, Amy sekarang nak plugkan phone ni. Korang kat rumah tengok tak? Okey. Boleh tengok penonton-penonton. Oh, tu dia terus nampak. naik. And korang boleh nampak dekat sini dia punya percentage akan naik cepat sangat 11 minit sahaja. Untuk korang tengok, Amy buat sekali lagi. Okey. Cabut dulu, masukkan balik. Oh, tu dia. Tadi dah 8 lebih. Ya, ni dah 91 dah. Cepat betul. Tu dia. Nak tengok sekali lagi? Okey, one last time, okey? Boleh nampak the fast charging effect yang ada dekat Reno 8 dan Reno 8 Pro 5G ni. Maknanya daripada Super Volt. Daripada 0% ke 100% cuma 22 minit. Lebih kurang macam tu, ya? Kan kalau 11 minit dapat 50%. Exactly. 100% 22 minit. Sebab video-video 4K macam ni kita selalu akan takut kalau kita terlalu banyak buat selfie ke apa. Tapi dengan Oppo ni kita tak payah risau dah sebab bateri tu memang sangat kuat. Yelah, sebenarnya kalau kita guna phone itulah paling problem bateri. Betul. Cepat mati kan? And gambar, kualiti gambar. Betul. Ambil malam, dah gambar pecah-pecah dah. Ini 4K guys. Amy lah nak tanya lah, sebab tu ke gambar awak semua cantik dalam Instagram? Memanglah, itulah rahsia Amy yang finally Amy boleh kongsikan dengan korang. Amy punya selfie, video semua dirakam dengan Oppo Reno 8 Pro 5G. Sekarang korang dah tahu dan apa yang specialnya. Exactly. Dan kalau korang nak ada efek sama macam Amy punya video-video OOTD apa semua, korang boleh dapatkan sekarang Oppo Reno 8 Pro dan Oppo Reno 8 sekarang. Okey, untuk pengetahuan korang. Exactly. So, Oppo Reno 8 Pro 5G ada dua jenis, which is glaze green dan juga glaze black. Dan korang boleh dapatkan untuk harga RM3,499. Dan untuk Oppo Reno 8 pula ada shimmer gold dan shimmer black juga untuk harga RM2,399. Dan hari ni last untuk promosi. So kalau korang dapatkan phone ni pada hari ni, korang akan dapat hadiah sebanyak RM1,287. So korang kena dapatkan hari ni last tau. And hari ni last juga untuk ada roadshow dekat Sunway Pyramid Orange Concourse di mana korang boleh dapatkan hadiah-hadiah percuma tersebut kalau korang dapatkan either the Reno 8 ataupun the Reno 8 Pro. Untuk hari ni sahaja, so korang jangan lupa untuk pergi dekat Sunway Pyramid Roadshow Orange Concourse. Okay, you all? Okay, Ain, kalau nampak aku tak ada kat sini kejap lagi, boleh cari aku dekat Sunway Pyramid. Aku nak ikut. Aku nak ikut juga. Nak ikut sekejap lagi kan? Okay, hari tu Amy dah ada pre-order kan untuk Ain. So hari ni pula
minta kita pergi dekat roadshow tu, okey? Boleh? Okey. So, thank you so much, Amy. Thank you, Amy. Thank you. Tapi kita nak cakap sebenarnya, ni ada penulis lirik ni marah ni. Oh, mak marah pasal apa? Lirik lagu salah? dia nyonyot. Oh, nyonyot. Bukan nyonyot. Oh, bukan nyonyot. Nyonyot, dia marah. Apa storynya tu? Denyut jantungku berdegup. Bukan denyut, Degup jantungku berdegup. Ni nak cerita sikit lagu yang kini menjadi kegilaan ramai iaitu Casablanca. Saya pun memang suka lagu ni. Itulah kan tengah duk tular ada pula cerita kabarnya lirik lagu ini seolah-olah salah tata bahasa. Wah hebat betul orang kita kan sampai ke situ dia orang berhati. Tak apa, bagus tu. Bagus ambil berat. Namanya. Tak usahlah kita nak berbalah. Jom kita dengar apa komen Dakmi yang merupakan penulis lirik lagu Casablanca ini yang telah mencecah 11 juta tontonan di YouTube. Tahniah. Syukur, terkejut. Saya hari itu saya jumpa dengan Universal punya orang. Dia kata sebenarnya 11 juta tu bukan 11 juta. Dia kena campungan topik, dia dah 20 juta dah sebenarnya kalau ikutkan views dia. So itulah jumlah sebenar. Banyak faktor yang boleh menyebabkan lagu ni. Penyanyinya, confirm lah penyanyi dua tu cute, nyanyi sedap, feel dia bagus, lepas tu company bagus, lagu tu juga, lirik dia juga, lagu Arab tu bagus, team production bagus, dan yang paling best bila semua tu dah bagus, dia pergi pada medsos, media sosial, situ dia punya platform yang menyebabkan benda tu. Zaman kami tak ada zaman tu. Saya rasa dia punya pergi tu memang unexpected lah. Jadi apa maksud Casablanca tu sebenarnya? Basically Casablanca tu satu tempat dekat Maghribi, kota di tepi pantai. Bahasa Sepanyol kan, Casa tu maksudnya bangunan, Blanca tu putih, bangunan putih. Saya metafor untuk kita punya hati. Hati kita ni kan kalau kita putih, bersih, cantik, kita akan jadi baik lah. Masalah pun kita boleh tangani dengan keadaan yang lebih baik berbanding kalau kita tersusah hati kan. Macam tu lah. Sebelum ni kan Abang Dakmi banyak mengeluarkan lagu. Tetapi lagu Casablanca ni dipersoalkan mengenai lirik. Jadi apa komen abang? Dia ada 3 benda tu kat situ sebenarnya. Pertama sekali lagu Arab. Arab tu bahasa Arab Ami, bukan Arab Fusah. Arab Ami ni Arab kampung. Jadi bahasa-bahasa dia tu memang bahasa kampung betul. So itu pun dah diperdebatkan. Yang keduanya bahasa Malaysianya sekali. Bila ada orang memberitahu benda macam tu, so bagi saya satu benda yang sihat tau. Sebab kita Melayu ni dia ada banyak konotasi dia. Jadi bila satu orang kata dari segi ilmunya begitu, kita dapat ilmu tu. Yang dari segi ni pula yang saya tulis ni melalui penulisan kreatif. Kita ada satu ilmu lagi. So daripada kita dapat satu ilmu, kita dapat 2 ilmu, dan kita dapat 3 ilmu juga bahasa Arab. Itulah. Saya memang pandang positif saja. Saya rasa kalau macam ni, okey. Kalau dia boleh mendatangkan kebaikan untuk semua orang, why not? Selepas Casablanca ni ramai persoalkan. Jadi selepas ini untuk abang keluarkan lagu, adakah abang lebih berhati-hati untuk selepas ni abang sambung karya untuk menghasilkan lagu? Biasanya karya saya takkan ulang. Once sudah jadi kat sini, saya tak ulang. Saya takut benda tu akan jadi redundant kan. Tak ada masalah kot. Cabaran untuk saya kot. Dah biasa buat lagu. Dah berapa puluh tahun buat lagu dengan izin Allah. Idea tu memang datang daripada Allah. Apa yang kita buat, kita bergantung kepada kalau record label kata nak buat macam ni lah. As long as dia tak langgar saya punya prinsip lah. Dalam banyak yang positif, pasti ada yang negatif. Ramai yang mengatakan Wahab Bahrain menyanyikan lagu ini ketika live tidak sedap. Apa komen abang? Normal lah bagi saya. BBNU. Biasalah. Kami dulu pun memang langgar tiang kan. Langgar tembok pun. Biar dia orang langgar tembok, langgar tiang. Dia belajar tu lama-lama dia orang akan baiki benda tu. Dia akan jadi okey. Jadi selepas ni ada tak pemilihan penyanyi artis BBNU selepas ni lah? Good question. Saya sedang fikirkan sekarang ni vacuum paling besar dalam nasyid. Sebab saya memang nak pergi nasyid. Tidak ada lagi BBNU nasyid. Saya tengah work on that untuk dapatkan orang kata apa, macam mana ramuan dia. Macam dulu Raihan, Robani dulu naik. Sekarang ni saya nak BBNU pula. Mereka ni hendaklah ada bagus dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, bahasa Arab, dan dah langsung ni bagi tahu kat diorang lah. Siapa-siapa yang minat, jom jumpa saya. Baiklah, kita mulakan melodi minggu ini dengan cerita tentang duo hip-hop popular Kimi Kimo dan Luka Sikta yang baru saja menghasilkan karya terbaru mereka selepas 2 kali disenarai pendek dalam AJL, tetapi belum ada rezeki nak menang ni. Agak-agak masihkah nak bertanding? Jom kita tanya kumpulan duo popular ini. Tahniah adalah pelancaran lagu Mahkota. Kolaborasi antara Hazaman dan juga Luka Sikta Kimi Kimo ni dah kena postpone kan. Apa yang membuatkan Kimi Kimo dan Luka Sikta nak juga? Sebabkan genre yang kami bawa kali ni, fusion yang ada elemen rock, rezeki memang dengan dia. Jadi bila kami approach dia balik untuk projek Mahkota ni, ternyata benda tu senang lah. Kita tahu sebelum ni Kimi Kimo dan Luka Sikta menggunakan lirik Melayu klasik kan. Tapi kali ni dilightkan sedikit. Bila kita kaji daripada segi statistik, komen untuk Mahkota ni, setiap perkataan tu ada juga kita selit-selit perkataan
yang sedikit besar tapi tak terlalu dalam untuk generasi muda ni faham apa yang kita nak sampaikan dengan perkataan yang digunakan tu. Dalam masa yang sama, kita beri satu pelajaran untuk generasi muda. Kolaborasi dua antara Kimi Kimono dan Lukas Sikita kan dah pernah dicalonkan dalam AJL. Setahun ni macam mana? Orang panggil apa? Kalau rezeki tu ada, kami memang terimalah. Harap-harapnya sampailah ke pentas besar tu sebab rindu jugalah kan kita Betul. punya. Sebenarnya kami sebagai pengkarya hanya menghasilkan lagu dan feedback ataupun penerimaan sokongan yang padu tu adalah terpulang daripada pendengar-pendengar. So masih nak berjuang lagi untuk AJL lah? Masih ada rezeki kita balut. Macam nak sekat something tak ada? Tak ada. Itu je. Titik. Tu dia, jangan mengajuk-mengajuk, relax-relax, tenang-tenang. InsyaAllah ada rezeki, ada lagi. Okey, alright. Tapi kenapa Ain? Kenapa kau ni? Aku tak boleh story lepas ni. Kenapa? Tak ada. Hari tu nak cerita kat kau lah. Kan kita dengar, aku pun cover sendiri cerita Abang Awang BPR kita kan kena scam. Kena scam. Ya, dengar cerita dia kena scam. Ui, tapi itulah dia perasaan kan bila kita percayakan orang mengkhianati kita. Yelah, rasa ditikam. Uish, teruk begitu. sangat. Tapi itulah dia. Kita nak tahu cerita daripada Abang Awang BPR sendiri dan juga kita nak tahu cerita daripada Kak Emma sendiri daripada Impact Music. Bukan nak cakap apa lah, guys. Bukan nak cakap apa. Mac kamera sini sikit. Kita nak cakap sebenarnya yang Impact Music ni, diorang kata diorang tak buat. Diorang tak ada. Itu semua fitnah lah maknanya. Itu semua fitnah. Jadi maknanya itu semua fitnah. Nak tahu cerita, mari kita tengok video ni. Ya, rasa ditikam. Jangan tikam aku. Aku tak pakai nak kau. 2 minggu lalu, kecoh apabila Awang BPR membuat aduan mendakwa mereka ditipu oleh satu syarikat iaitu Impact Music Entertainment. Namun pihak Impact Music Entertainment tidak mahu memberikan sebarang komen berhubung isu itu apabila Melody cuba menghubungi pengarah urusan mereka sendiri iaitu Emma Rockers. Tercemar dengan dakwaan itu, akhirnya Impact Music Entertainment tampil membuat kenyataan media menafikan segala tuduhan yang dilemparkan. Sekali lagi, Melody dapatkan Emma Rockers bagi menjawab kekeliruan yang berlaku. Akan nafikan sebab benda ni tidak diberitahu awal. Sebenarnya yang benda-benda yang dikatakan tu adalah salah. Benda tu tak diusul periksa. Patutnya kena bagi tahu kita bincang. Tiba-tiba keluar di Melody mengatakan akak yang buat. Kami di Melody ada mendapatkan kenyataan dari Abang Awang mengatakan bahawa pihak Impact Music tak menjawab segala panggilan yang dibuat. Kalau dia betul-betul hubungi kita, dah tentulah ada miss call ataupun ada number dia tak keluar. Belum bersedia dalam event ni pun, dia ketuk pintu kita untuk urusan event ni. Lepas event pun patutnya kena boleh hubung kita apa. Tak ada pun dia call kita. Tiba-tiba kata tak dapat hubungi kita. Sebelumnya elok aja boleh datang rumah. Kenapa dia tak dapat kita pula? Sedangkan dia sepatutnya tanya benda tu dulu sebelum dikeluarkan, sebelum diviralkan. Apa sebenarnya yang terjadi ketika showcase tu berlangsung? Tak ada apa-apa pun terjadi. Pihak kami pun dah menjalankan tanggungjawab di mana yang telah dipersetujui di antara Impact Music dan pihak penganjur. Kalau sekiranya ada masalah sebelum-sebelumnya kita dah dapat tahu kan. Tapi ni tak ada apa-apa. Sampai habis event, benda tu tak ada kecacatan. Orang bagi feedback yang baik. Lepas tu dah berapa lama ni baru timbul isu ni yang buat rasa terkilan sikit. Abang BPR ada bukti yang kukuh segala invoice yang telah dibuat kepada pihak akak. Macam mana pula akak? Pihak kami juga ingin menegaskan bahawa syarikat muzik tidak pernah memberi kebenaran kepada mana-mana pihak untuk menggunakan sebarang invoice syarikat. Kena tanya balik tadi, macam mana dia boleh dapat invoice tu? Sebab akak tak dapat invoice tu, dia senang aja. Kalau invoice akak yang betul, dia mesti ada nombor siri, ada tarikh yang betul dan ada inisial akak, bukannya tulis tangan. Dia tak call kita, tanya. So kita boleh terangkan, tak ada masalah. Sebab tu akak dah melantik peguam, so akak tak boleh nak bagi tahu apa-apa sebab daripada segi perikemanusiaan kita bagi dia sampai satu kes untuk dia mohon maaf atau dia kena memfailkan tindakan mahkamah terhadap kami sekiranya segala dakwaannya itu betul. Awang BPR yang diwakili oleh peguamnya tampil memberikan penjelasan mengenai isu ini. Saya datang ke TV3 ni bukanlah saya nak mengeruhkan keadaan. Saya datang sini pun nak memberitahu untuk membetulkan keadaan. Mengatakan saya memfitnah orang, memfitnah Emma. Sebenarnya tidak. Ini bukan kita nak bergaduh ke apalah. Kita kalau boleh dapat selesaikan cara baik, kita selesaikan cara baik. Saya kalau tak ada bukti yang kukuh, saya tak akan mengata orang ataupun akan cakap macam-macam belakang orang. Ini bukti dia. Saya ada satu invoice, saya terima mengatakan Impact Music dia, ini syarikat dia, ada menerima satu
bayaran daripada Teppanyaki daripada Singapura untuk showcase perjalanan seni Awang BPL dan rakan-rakan. Ni nama saya. Show ni show saya. Jadi digunakan nama saya ni untuk mendapat 5,000 Sing dollar. Dia mengatakan dia dah bayar meja ni yang dia beli dua ni banyak 8,000 lah dengan komisen dia semua lah. Ni dia bagi invoice pada kita. Dalam ni ada lebih dekat 7,000 kan. Saya tak kisahlah duit tu lah jadi apa ke. Jangan penting dia biarlah mana. Jangan buat kerja tak mana. Tok Emma ingat awak jangan suka-suka cakap je. Nak saya kata saya fitnah lah apa. Saya tak pernah fitnah orang. Kalau tak ada sebab kukuh saya diam. Saya tak bising. Report polis pun ada saya buat. Takkan saya berani report polis. Kalau you ada report polis, mana report polis you? Pihak Emma mendakwa tidak mendapat sebarang call atau mesej daripada pihak abang ataupun NS Kreatif untuk menyelesaikan perkara ini. Setelah perkara ini terjadi, adalah beberapa voice note yang dikeluarkan oleh Zel lah pada 27 hari bulan Jun. Saya ada cuba menghubungi beliau. Dia tak jawab. Dia cuma bagi voice note. So, mulai daripada hari tersebut, saya tak pernah cuba call dia lagi ke apa. Ada 8 Julai, saya ada mesej dia buat kali terakhir. Saya terangkan dengan dia secara terperinci tapi tidak dibalas hingga ke hari ini. Abang Syahrul sendiri adalah pengarah NS Creative Management. Jadi dari segi invoice melalui kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak Emma mengatakan invoice itu adalah palsu. Jadi apa komen daripada pihak NS Creative Management sendiri? Sama ada invoice ini palsu ataupun tidak, itu saya rasa bukan urusan kami lah. Apa yang kami dapat inilah dia yang mana dimasukkan waktu itu adalah sebagai penaja. Tapi yang kami tahu adalah dia hanya entertainment. Pihak kami bukan mementingkan tentang nilaian atau ke mana duit itu pergi, kenapa tak ke kami. Cuma kami di sini hadir untuk memberi sokongan kepada Abang Awang yang bahawa benda ni bukan satu fitnah. Ini adalah bukti yang ada pada kami lah. Diharap apa yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada sebarang masalah. Makin tua ke? Nampak tua ke? I rasa I macam 18 lagi. Bukan kita yang bagi berkat dekat orang. Janganlah kita senang-senang nak label. I've got good news for y'all, man. Suara Next Level 3.0 kembali lagi, yo. Bermula 4 Ogos, eksklusif di YouTube TV3 Malaysia yang dibawakan khas oleh penaja utama Digi Prepaid, betul-betul juara internet pantas. Nikmati 10 kali lebih hebat dengan sosial tanpa had pada aplikasi TikTok, Instagram dan banyak lagi, guys. Stream game dan bersosial sampai puas daripada RM15 saja memang plan yang paling berbaloi, guys. Internet pantas untuk segala-galanya dengan rangkaian terpantas di Malaysia. Digi Prepaid. Penglipur lara iaitu Hazama. Hazama bukan biasa-biasa ya. Okey. Melodi berkesempatan berjumpa legenda muda itu ketika pelancaran lagu Makuta. Jom kita tanya sikitlah mengenai lirik lagu tersebut seolah-olah satu sindiran. Sebenarnya bukan. Kalau sindiran tu bunyinya terlalu negatif. Dia bukan sindiran, dia sekadar peringatan, nasihat. Lebih manis kalau kita nampak ke arah itu berbanding kalau sindiran tu dia macam macam ada satu niat lain pula. Lebih kepada nasihat lah. Nasihat dan memberitahu fakta-fakta yang sedang berlaku ni. Dia tak ada sindir mana-mana pun sebab kita orang Melayu. Orang Melayu ni kalau kita nak tegur sesuatu benda, kita tak boleh nak bagi orang kecil hati. So kita kena ada adab. So ini berbentuk kiasan. Kiasan lebih lembut berbanding sindiran tu. Sindiran tu macam maksud dia macam nak menghukum. So lagu ni tidak menghukum siapa-siapa pun. Dia sekadar fakta yang sedang berlaku. Artikel mengatakan yang Hazama ni digelar legend muda. Oh ya ke? Apa perasaan Hazama lah dapat digelar legend muda? Saya rasa segan lah. Tapi terima kasih lah kalau diorang melihat saya macam tu. Saya tidak menidakkan, tidak mengiyakan lah. Sebab lama ni saya cuma berkarya aja. Jika mereka melihat begitu, Alhamdulillah. Jika tidak pun Alhamdulillah juga. Sebab saya bukan buat perkara-perkara saya sendiri untuk menjadi itu. Saya buatlah itu tanggungjawab saya dan ini saya punya cita-cita dan tanggungjawab lah. So segan tu ada lah. Legend tu nampak macam tua sangat kan. Tapi Alhamdulillah, terima kasih kepada yang ni. Kalau boleh, kalau nama legend muda lah. Support lah lagu baru legend. Okey, jadi macam kita dapat lihat lah kan, banyak penyanyi-penyanyi sekarang dia buat konsert sendiri. Hazama tak ada ke perancangan untuk mengadakan konsert sendiri ke? Saya akan jadi penyanyi sampai saya hembuskan nafas terakhir lah. Konsert saya anytime akan ada. Macam sekarang ni lambakan konsert-konsert. Macam saya bukan saya tak nak buat konsert. Saya kalau ada pun lagu-lagu lama saya pernah buat satu showcase dulu di mana saya dah perform lagu-lagu lama saya. Kalau saya nak ada satu konsert pun saya akan perform. Saya kena ada material baru sedap untuk saya. Perform tu saya tak nak dalam konsert saya nanti saya nak kena
cover lagu orang. Baik saya cukupkan repertoire lagu saya supaya bila orang datang konsert tu memang orang dengar karya saya. Lagu-lagu saya bukan saya interpret ataupun cover daripada lagu-lagu mana orang lainnya lagu. Kebanyakan ada yang macam penyanyi tak cukup lagu dia akan cover. So saya cukupkan repertoire lagu saya sebab yalah kalau ada orang dah yang ada dah cukup material untuk buat konsert tu, saya pot baguslah. Mungkin macam saya ni bukan saya tak nak buat, saya akan buat sebab saya memang seorang penyanyi pun. Cuma saya akan cukupkan material tu supaya bila orang datang konsert saya nanti, orang akan rasa baloi dengan tiket yang orang bayar. Sebab bila ambil konsert ni, yalah dia berbayar kan, bertiket kan. So kita mesti nak bagi, bukan tangkap muatnya konsert, bukan sekadar nak perform je, nak tunjuk suara je. Kita mesti kena ada sesuatu konsep yang solid supaya bila orang datang ke tengah konsep tu, datang konsert tu, orang balik dengan sesuatu benda yang feel yang lain, pengalaman yang berbeza, dan orang mendapat melihat kematangan saya dalam industri muzik ni lah. Pelakon cantik jelita siapa lagi kalau bukan Rohainis yang baru-baru ini menyambut hari lahir. Kalau tahun-tahun sebelum ini, Rohainis menyambutnya sebanyak 15 kali. Nak tahu jugalah, tahun ini berapa kali Rohainis potong kek? 30 kali lah. Ini celebrate birthday 1 bulan. So 30 hari. Ini baru celebration. Tak cukup lagi. Ada lagi 27 lagi tunggu. Stay tune Bakal suami kasih hadiah apa? Bakal suami? Kita belum ada bakal suami lah. Doalah yang baik-baik. Hopefully Anis cepat jumpa jodoh dan cepat kahwin. Umur pun dah tua ni. Okey Anis, dah umur 30 Saya cakap lah dah umur 30, dah semakin dewasa. Jadi orang kata mestilah bentuk muka tu seolah berubah sikit. Ada yang mempertikaikan baru ni katanya wajah Rohainis akan berubah. Betul ke? Makin tua ke? Nampak tua ke? I rasa macam 18 lagi. Bukan tua, tapi katanya Anis ada buat muka. Buat muka? Kalau buat muka, first thing pun saya buat kat hidung dulu. Hidung kembang. Tak adalah. Kita tak buat muka. Kita tahu halal haram. Tapi nak tahu jugalah, masing-masing ada cara-cara sendiri untuk orang kata kekalkan seri muka tu. Anis pula macam mana? Sebab yelah mestilah makin cantik sebab tu orang tegur. Ya ke makin cantik? Anis punya tips, kena selalu happy lah. Jangan stress. Walaupun sibuk bekerja, Anis sentiasa make myself happy. Apa-apa pun put yourself as priority. Baru you happy and then muka pun nampak muda. Cahaya lah. Perasan. Betul tak ada orang kata cocok-cocok. Bagi orang kata lagi tegang. I rasa semua orang pun tahulah I takut jarum. Until now sama je. I sampai bila-bila pun sama je. I takut jarum. Kiranya macam cakap-cakap orang yang mengatakan Anis ada buat muka tu tak ada lah tak baik. Mana ada. Kita make up je. Kalau nak nampak lain sikit, kita make up cara lain. Make up je, tak ada buat apa-apa. Yang nak makin gemuk adalah pipi I nak besar. Guys, tak baik kata Rohainis buat muka. Betul, dia dah elok. Mungkin dia buat treatment sikit-sikit. Ya, treatment sikit-sikit lah. Kita jadi artis, kita kena lah cantik-cantik. Salah kita nak jaga. Kalau tak elok orang cakap juga. Elok pun orang cakap juga. Habis tu nak macam mana ni? Macam mana kau kan nak muka? Macam mana boleh request tak? Mungkin dia boleh DM muka macam mana. Lukis dulu macam mana? Boleh lukis tak? Kita boleh buat. Tapi yang penting Ain, kalau orang culik anak kau, apa perasaan kau? Aduh, kenapa kau? Jangan tanya soalan macam ni kat aku. Coy, aku dah anak lah. Tanya aku. Okay. Kalau orang colek anak kau Izzul. Orang colek anak aku? Memang aku ganyang kau orang tu. Kalau aku dapat tangkap. Tapi kalau aku tak dapat tangkap, aku jadi risau. Risau. Mungkin boleh jadi trauma juga. Takut. Trauma lah, tapi takut. nasib baiklah sebab sekarang tak ada anak lagi kan. Benda ni takut tau. Takut. Itu yang terjadi guys pada Lufia. Kita dengarkan hari tu cerita anak dia almost nak kena colek tu. Sebab cerita pasal Nilofa. Ada pula orang tuduh Nilofa tak jujur. Apa ni main tuduh-tuduh pula? You guys don't tuduh my Kak Lofa tak jujur Jangan macam tu, jangan main tuduh-tuduh. Nak tahu tanya dia sendiri. Ya, tanya jom kita tanya. Jom kita ikut dia, kita tanya jom. Dah ada Izzul. Dituduh tidak jujur saja pusing cerita kata rezeki Allah yang tentukan. Malah ada yang dakwa ramai yang teraniaya. Kedengaran seram bunyinya, tetapi itulah tuduhan yang telah dilemparkan ke atas Nilofa. Selagi hidup ni kita memang tidak akan terlepas daripada cerita sensasi dan kontroversi yang tidak diundang. Seeloknya elakkan tuduh-menuduh, nanti jadi fitnah. Baik tanya tuan punya badan. Alah, ingat ada nyamuk tadi. Ingat ada nyamuk tadi. Katal tak? Kalau orang gigit macam garu je. Kalau orang gigit kita pun terus pap macam tu. Kenapa? Mulut siapa? Cerita sikit. Perdebatan dan juga perbalahan antara netizen, follower hangat memperkatakan isu membabitkan produk jenama Nilofa dan juga artis lain. Sehingga ada yang sengaja nak melaga-lagakan Nilofa dan juga individu itu. Apa komen Nilofa? Bila ada banyak artis buat bisnes produk yang lebih kurang sama, kita sepatutnya wujudkan healthy competition. Tapi media sosial kan, banyak orang
komen itu dan komen ni, mereka ni tertrigger. Founder-founder yang asalnya okey saja termakan dengan apa yang netizen di luar sana katakan. Sampai ada founder-founder yang peri-peri terasa. Sepatutnya kita ni seagama, sebangsa, kita patut support each other. Masa tudung, banyak je artis yang sama buat tudung juga. Tapi kita masih lagi boleh pergi event sama, boleh berbaik, boleh communicate keluar apa semua. Kenapa yang produk Inai ni jadi lain macam? I personally I tak ada masalah dengan siapa-siapa. Kita percaya rezeki yang ditetapkan oleh Allah kepada masing-masing. Jangan terlalu ambil serius apa yang kat TikTok, dekat Instagram. Just lapang dada, kita buat kerja kita. Tekilan ke tidak apabila ada yang rasa rugi beli produk Nilofa yang harganya mencekik darah, sampai ada yang menjatuh hukum kata rezeki tak berkat. Bila cakap tentang keberkatan ni, berkat-berkat ni daripada siapa? Daripada Allah SWT. Bukan kita yang bagi berkat dekat orang. Janganlah kita senang-senang nak label, judge, oh dia tak ada berkat, dia ada berkat. Hamba Allah kita hanya berusaha, kita hanya buat kerja kita. Kita mengharapkan keberkatan daripada Allah SWT. Jangan buat kerja Tuhan. Bila cakap tentang mencekik darah ni, apa yang mencekik darah? Kalau tengok kat market, dia lebih kurang sama. Perbezaannya hanya mungkin 10 ataupun 11-12 ringgit saja. Kita adalah kit yang pertama. Ada corong, botol, 5 sachet, buffer, kita letak semua dalam satu paket. Yang lain hanya satu botol yang dah dibancuh. Berbezalah kat situ. Kalau nak bandingkan yang dah siap bancuh tu boleh pakai 2-3 kali je. Kita boleh pakai satu sachet 5-6 orang. 5 kali boleh pakai. Sebelum kita nak judge mahal cekik darah, kita kena tengok dulu info dan juga benda-benda lain yang offer. Yang kaki bakar lain ni kecam produk Nilofa begitu begini, kata founder yang tak jujur. Tapi salahkan orang lain pula derhaka kerana langgar pantang larang. Lepas tu ada pula yang kata bakal tidak laku. Tapi bagi Nilofa pula, seorang yang kalis peluru kontroversi, dia main tepis, dia anggap segala kecaman itu hanya sekadar angin lalu sepoi-sepoi bahasa sahaja. Tapi dalam diri Nilofa ni kuat ke tak sebenarnya untuk nak hadap semua kecaman tu? Masa saya buat mula-mula tudung, kena kecaman sangat teruk. Sampai orang unfollow saya beratus-ratus ribu. Tapi kita orang punya Shopify crash, orang beli non-stop. Kalau pada ketika itu ramai yang go against us, nak jatuhkan kita, alhamdulillah masih bertahan sampai hari ni. Rezeki saya makan hari ni mengalir melalui brand yang dikatakan tak kalah aku lah. Sama juga dengan susu. Viral, doktor-doktor cakap saya claim macam-macam tentang kesihatan. Kita ni bukan patut dapat kecaman, patut dapat sokongan daripada orang Malaysia, orang Melayu, orang Islam kita. Sehingga hari ni masih lagi bertahan. Sama juga dengan Inai ni, Allah izinkan saya juga untuk rasa wave yang sama. Viral juga selepas launch. Inilah satu hadiah ataupun rezeki. Memanglah ujian yang tak baik kan, tapi di sebalik ini insya-Allah dia akan kekal lama dan boleh bagi rezeki bukan sahaja kepada saya tapi ramai orang. Kalau I nak buat redirect, I boleh buat direct saja bersama tim saya, tapi kita berkongsi, doakanlah yang baik-baik. Janganlah macam nak jatuhkan, cakap kita tak berkat, tak jujur. Ini bukan rezeki seorang, ini rezeki beribu orang. Isu ramai pihak yang mendakwa mereka teraniaya. Adakah Nilofa akan mengambil tindakan? Bila kita buat bisnes yang konsep seperti stokis reseller ni, memang akan ada orang ambil kesempatan, scam lah, nak tipu duit itu dan ini. Kita dah cukup immune dah benda macam ni akan muncul. Sebab tu kita dah bagi warning awal-awal. Jangan ada sama-sama transfer sebelum benda ni di-launch. Tapi degil juga, terburu-buru nak sampai terlepas pandang benda-benda yang kita dah warning ni. Ini bukan salah HQ, tapi kita ambil tindakan. Kita buat report polis, berjumpa dengan polis, lawyer. Benda ni masih lagi ongoing, kita tengah selesaikan. Kita nak apa-apa yang involve money diselesaikan dan semua dapat duit balik. Ada cara-cara prosedur yang lebih baik untuk kita ikut. Ada yang tak berpuas hati bila mendengar kenyataan daripada Nilofa mengatakan rezeki Allah yang tentukan. Bagi mereka itu hanya sekadar saja nak pusing cerita. Adakah Nilofa terkilan bila mereka mempertikaikan niat sebenar Nilofa? Saya bukan terkilan, saya takut dengan orang macam ni. Boleh dia cakap kenapa dia tak happy dengan statement rezeki Allah bagi. Habis siapa bagi rezeki? Allah lah yang bagi rezeki kita semua kan. Saya komen yang pasal rezeki Allah bagi ni, bila orang kata founder-founder lain create unhealthy issue out of this, saya cakap lah jangan risau, rezeki masing-masing. Kita buat kerja kita, berlapang dada, move forward. Jangan ambil kisah apa orang cakap. Orang yang tak puas hati dengan statement rezeki Allah bagi tu, kita kena check balik diri. Adakah you merasakan ini sebenarnya satu propaganda untuk nak tabur pasir ke periuk nasi you? Dalam erti kasar, buat sampai bisnes you lingkup, nak jahanamkan bisnes you. Kalau diorang nak jatuhkan, tutupkan macam mana, kita ada misi yang besar. Make sure benda ni last bertahun-tahun. Sekarang ni ini rezeki saya dengan suami untuk keluarga kecil saya. Orang nampak benda sebagai propaganda untuk tutup bisnes. Benda ni normal. Selagi ada peluang, orang cuba nak jatuhkan. Sedih kan bila masyarakat kita, orang kita sendiri tak nak support orang Melayu, orang Islam sendiri buat bisnes. Sepatutnya kita create more seagama, sebangsa, jana ekonomi orang Islam. Janganlah kita nampak tak puas hati je dekat orang bila orang tu berjaya. Kita orang tenang, relax, just nak move forward saja. Diserang individu apabila cuba menyelamatkan anaknya yang hampir dicolek, itulah nasib pelakon dan penyanyi Lufia Omar yang telah cedera di badan, muka akibat pergulutan ini. Awal Julai yang lalu, Melody cuba dapatkan kenyataan Lufia Omar, namun respon awal yang kami terima, keadaan beliau tidak mengizinkan. Sekali lagi, Melody cuba dapatkan kenyataan Lufia Omar.
Melody beberapa kali cuba dapatkan kenyataan Lufiah, namun beliau tidak menjawab panggilan. Tak apalah Lufiah, jika Lufiah dah bersedia, ramai yang menantikan jawapan Lufiah. Tak dapat Lufiah, Melody cuba dapatkan kenyataan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid mengenai isu ini. Tuan, saya ada komunikasi dengan CCTV Fakhruddin. Ya. Dah sampai ke? Dia ada dekat atas. Cik tunggu sebentar. Ada urusan apa, Cik? Kita ada appointment dengan dia. Dia kata sini jumpa. So, ada berkenaan dengan isu seorang artis ni. Cik boleh tunggu sebentar. Ya. Masih lagi. Tuan, boleh kita buat interview sekejap? Boleh. Okey. Pasal isu apa? Berkenaan dengan isu Lufiah, apa yang tuan boleh katakan? Untuk kes berkaitan dengan cuba culik tu, pihak polis masih melakukan siasatan di bawah Seksyen 363 511 kerana kesan itu cubaan menculik. Dan kita masih lagi dalam siasatan pihak polis, dan saya rasa kali ini saya minta ruang kepada pihak polis dan juga mangsa untuk bekerjasama bagi kita menyelesaikan kes ni. Tuan, kalau bukan artis, ada tak kes ni pernah berlaku, pernah terjadi seperti ini? Ada juga, ada kes yang melibatkan. Kita pun jalankan siasatan seperti biasalah, seperti apa yang kita buat sekarang ni. Dia ada prosedur siasatan kita dan juga kedua pihak bekerjasama lah bagi menyelesaikan kes ni. Kes-kes yang terlibat lah. Bukan kes ni juga, semua kes-kes jenayah, semua sama. Ini kali keberapa tuan dah panggil mangsa untuk memberi keterangan? Saya jangan buat apa-apa spekulasi lah berkaitan kes ni. So beri ruang kepada pihak polis dan juga mangsa yang cuba culik itu untuk membantu kesihatan kita dan menyelesaikan kes ni. Alright, terima kasih. Okay, saya tak diri dulu, saya ada hal meeting. Okay, terima kasih. Yes, guys, we're back in Melody. Sedap ni kau buat melodi tadi. Aku penat-penat tu ambil stylist bayar mahal. Bangunlah, tunjukkan kau punya. Aku punya jatuh pula dah. Izu! Astaghfirullahalazim. Izu, cocok dulu. Izu, aku tanya kau lah kan. Engkau kan kumpulan 14 lah kan. Ya, dulu. Tapi aku nak tanya kau pernah ada pengalaman menyanyi sumbang? Pernah lah. Ya ke? Pernah lah, kadang-kadang kita ingatkan nyanyi dah okey. Rupanya ke lain perginya. Lagu apa? Contoh. Lagu 14 lah dulu. Lagu dulu 14 lah. Jika denganmu salah, ku tak mahu yang benar, sayang. Izu, itu bukan sumbang. Itu kau tukarkan genre lagu kau. Kau faham ke tak? Itu tukar menyanyi Itu tukar melodi. Kau faham ke tidak aku cakap? Okey. Ini nak sumbang suara Sumbang suara. Rasanya memang kena dengan apa yang kita nak bagi tahu kepada penonton ni. Betul. Guys, kita nak cakap. Jika anda memiliki keyakinan yang tinggi, mampu menghasilkan video menarik, jom serahkan bakat anda dalam sumbang suara musim terbaru. Mudah aja. Apa yang kau kena buat adalah muat naik video 1 minit nyanyian anda di sosial media beserta hashtag Sumbang Suara 2022 sebelum 5 Ogos 2022 lah. Betul. Alright. Dan pemenang minduan kita akan bagi hadiah wang tunai. Jadi itulah aku sebut. Kalau sebelum ni kita punya juri siapa? Hazama dengan Dato' Awi kan? Yes. Kita tahu untuk season yang baru ni adakah masih mereka? Mungkin kita akan cari yang viral yang sumbang, tak ada? Mungkin kita jangan, sumbang ni sensitif tau. Betul bila juga. kita pasal sumbang-sumbang tapi masalahnya untuk sumbang suara, siapa yang lagi sumbang, lagi kita nak. Yang lagi sumbang, lagi dapat hadiah. Oh betul. Kita nak cari yang sumbang. Betul, sebab kita nak cari yang sumbang. Maksudnya kat luar-luar sana tu, yang rasa dia macam tak boleh nak nyanyi, jangan risau. Kita ada program khas untuk anda. Program khas untuk siapa yang risau kalau suara dia tak sedap. Jangan risau. Jangan risau. Ini tempat anda. Izu. Boleh tak ceritalah kat aku, Izu? Engkau kan salah satu pelakon Risik Pada Hati. Engkau punya video klip banyak tau yang terviral. Video klip? Sabar. Video lah. Video TikTok engkau. So mungkin kata-kata terakhir untuk makcik-makcik yang benci kau. Okay guys, untuk minggu ini kita dah last week. So kalau kena tengok, dah nak habis dah. Okay. Apa-apa pun tinggalkan prestasi. Kurang kontroversi. Berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa tengok Nazim. Alright? Nazim. Nazim. Minggu ni. Benci Nazim. Janganlah. Begitu
itulah cerita dan paparan melodi untuk minggu ini. Kan, ambillah cita-cita yang baik, jadikan teladan dalam hidup kita, okey? Bagi pihak penerbit Michelle Wee dan seluruh tenaga kerja, selamat berhujung minggu. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dengan cerita-cerita yang lebih sensasi dan juga menarik. Saya Tambah Syazwan Osman, jaga diri, hiasi pribadi dan jadilah insan yang terhebat. Masa untuk beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.